Assalamualaikum. Nama saya Sakina daripada pelajar Universiti UNITA. Hari ini saya nak buat interview temu ramah kepada seorang guru yang telah berjaya, iaitu Cikgu Nur Hayati binti Muhammad Tahir daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Kuala Ketir. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan temu ramah pada hari ini. Baik cikgu. Bolehkah saya Sakina, saya semester 3 daripada Universiti Tun Abdul Razak. Jadi soalan saya yang pertama, bolehkah cikgu ceritakan sedikit tentang latar belakang cikgu sebagai seorang guru yang telah berjaya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, saya Nur Hayati Muhammad Tahir, seorang guru, dah pun 23 tahun berkhidmat sebagai seorang guru. Okey, sekarang saya mengajar di SMK Kuala Ketir dan ini adalah sekolah saya yang keempat. Saya memulakan kerjaya guru ni sejak tahun 2001 sehingga sekarang lah, lebih kurang nak masuk 23 tahun. Bolehkah Puan sebutkan nama dan tempat berkhidmat pada permulaan Puan menjadi seorang guru? Okey, posting pertama saya adalah di SMK Saint Columba Miri. Saya ditempatkan di sebuah sekolah bantuan kerajaan. Sebab masa tu posting tu dia ikut option masing-masing lah. Okay. Dan seterusnya saya berpindah balik ke Semenanjung dan ditempatkan di SMK Syed Ahmad. Seterusnya SMK Sungai Ara dan sekarang ni di SMK Kuala Pegang dan seterusnya SMK Kuala Ketir. Berapa lamakah Puan berkhidmat sebagai guru dalam bidang pendidikan buat setakat ini? Okey, Alhamdulillah, tahun ni dah nak masuk hampir 23 tahun lah. Saya berkhidmat bermula daripada tahun 2001. Apakah subjek yang diajari oleh Puan di Sekolah Kebahasaan Kuala Ketir? Sekolah Menengah Kebahasaan Kuala Ketir. Okey, subjek yang saya ajar sekarang subjek perniagaan, khas untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 lah. Okey. Sepanjang menjadi seorang guru, apakah cabaran-cabaran yang Puan lalui sepanjang dari permulaan hinggalah ke hari ini? Okey, nak cakap pasal cabaran tu memang banyaklah cabaran. Itu adalah asam garam kehidupan seorang guru. Banyaklah aspek yang kita boleh tengok, terutamanya satu, cabaran tu mungkin daripada kita sendiri. Pada mula kita mengajar, cabaran dia adalah kita masih tak ada pengalaman, kita masih baru sebenarnya masa tu. So itulah cabaran pertama, macam mana kita nak berdepan dengan pelajar. Macam saya ajar perniagaan, so saya mengajar pelajar yang dah besar, okay, tingkatan 4, 5. So bayangkanlah pada waktu tu umur saya 26 tahun, saya mengajar pelajar yang dah pun remaja lah kan. Itu ada sedikit lah cabaran, sebab masa tu kita kurang pengalaman dan sebagainya. Tapi lama kelamaan sebenarnya cabaran tu lah yang akan membuatkan kita jadi lebih kuat, dan itu adalah pengalaman berharga kita. Adakah Puan pernah terjerumus dengan cabaran atau masalah yang melibatkan waris di dalam bidang pendidikan? Sebabnya selalunya kalau pelajar mesti dia punya waris yang berbagai-bagai VN. Boleh Puan ceritakan sedikit? Okey. Sebenarnya cabaran yang melibatkan waris ni bila dah sekarang ni dah lama kita dah jadi satu perkara biasa dah. Tapi saya masih ingatlah cabaran yang saya rasa sangat-sangat, masa tu saya masih baru ketika saya diperlis.
di mana ada seorang waris datang ke sekolah dan mengamuk lah, kerana saya dan ada beberapa orang guru telah ke rumahnya atas sebab anaknya tidak datang ke sekolah untuk satu tempoh panjang lah. Atas sebab itu tapi waris tu rasa tak puas hati dan dia rasa macam seolah pihak sekolah tu mencampuri urusan mereka. Jadi saya rasa sebenarnya tu perkara biasa saja. Kalau rata-rata guru akan terpaksa berhadapan dengan waris yang bermacam-macam kerenah ni. So macam mana kita nak menanganinya, itulah yang menyebabkan kita jadi orang yang melalui pengalaman tu kita akan tahu macam mana kita nak mengatasi masalah. Adakah Cikgu Yati pernah berhadapan dengan masalah akhlak buruk para pelajar di sekolah? Okey, ya, soalan yang menarik. Saya pernah berhadapan dengan pelajar yang nakal lah kan, nakal. Masa tu saya di SMK Sungai Ara, Pulau Pinang. Pelajar dekat situ sebenarnya dia depends lah. Kalau kelas yang belakang tu memang agak nakal lah. Dan masa minggu pertama saya ke sekolah tersebut, saya ditukarkan, saya bertukar ke situ, dan ada seorang pelajar lelaki yang cuba membuat bising kan dalam kelas dan mengajak kawan dia beramai-ramai lah untuk menyusahkan saya kan. Masa tu memang rasa macam nak menangis lah. Masa tu kita mungkin masih muda kan, dan berharap sangat masa tu agar saya tak ajar kelas tu lagi. Tapi akhirnya sebenarnya di sekolah ni kita ada badan disiplin dan sebagainya. Jadi kita kena pergi ke saluran yang betul. Kalau masalah ni kepada siapa yang harus kita jumpa. So akhirnya masalah tu boleh diatasi dan alhamdulillah pelajar tu pun dah okey lah selepas tu. Apakah masalah pembelajaran yang dihadapi oleh para pelajar ketika Puan Yati mengajar mereka? Masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran kalau setakat pengalaman saya yang tak begitu banyak lagi lah kan, 2 sampai 30 tahun. Okey, masalahnya adalah tumpuan dalam kelas. Pelajar-pelajar ni kadang-kadang dia ingatan jangka pendek. Belajar hari ni esok lupa. So kadang-kadang cikgu pun kena mainkan peranan, kena bagi kelas tu lebih menarik, kaedah pembelajaran yang lebih sesuai. Kita kena tengok pelajar, bukan semua pelajar kita menggunakan kaedah yang sama. Lain pelajar, lain pendekatan berbeza-beza. Adakah sistem pendidikan yang diamalkan pada hari ini di Malaysia adalah relevan dengan silibus yang ditawarkan? Apakah pandangan Puan Yati? Okey, saya akan bercakap dari aspek subjek saya sendiri lah. Sebab saya mengajar perniagaan pada saya. Okey, dulu sebelum ini subjek tu dikenali sebagai subjek perdagangan. Tapi sekarang dah bertukar menjadi subjek perniagaan supaya dia lebih relevan dengan kehendak semasa. Maksudnya pasaran boleh kerjaan. Maksudnya dengan tawaran yang disediakan dalam subjek perniagaan tu akan mendedahkan pelajar lebih kepada dunia perniagaan, maksudnya dunia sebenar perniagaan di luar sana macam mana, sebagai basic. Sebab kita tengok sekarang ni kebolehpasaran kerja tu tidak semestinya bergantung kepada makan gaji sahaja. Jadi pelajar ni perlu didedahkan dengan konsep usahawanan dan sebagainya. Okey, soalan seterusnya, adakah Puan Yati melibatkan diri tidak semata-mata menjadi sebagai seorang guru subjek semata-mata, ataupun menjadi seperti panitia, guru panitia ataupun lain-lain di sekolah?
Okey, sebenarnya bila kita jadi seorang guru, kita kena bersedia memikul tanggungjawab yang diberikan. Kalau kita sebagai guru baru, mungkin kita tak dibebankan dengan tugas ketua panitia dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah proses untuk kita belajar, kerana suatu hari nanti kita juga akan dilantik menjadi ketua panitia. Kita akan menjadi daripada guru yang baru kepada guru yang lebih senior. Jadi pengalaman tu sangat penting. Mungkin kita juga boleh menjadi, bukan saya ketua panitia, tapi kita juga menjadi guru penasihat, kita juga yang menjadi guru kelab, kita juga jadi guru pembimbing dan sebagainya. Sebenarnya tugas guru tu dia sangat menyeluruh, bukan setakat mengajar dalam kelas. Soalan yang seterusnya, adakah Puan Yati, Cikgu Yati menjaga hubungan baik di antara para pelajar dengan para waris di dalam kelas? Okey. Sebenarnya guru perlu ada hubungan yang baik dengan waris. Sebab bila kita mengajar pelajar-pelajar ni, untuk maksudnya sekiranya pelajar-pelajar ni ada masalah dan sebagainya, masalah pembelajaran, masalah disiplin, so waris mereka patut tahu. Jadi guru dan waris perlu ada kerjasama yang baik, perlu ada hubungan yang baik. Kalau guru mengenali waris, sebenarnya lebih mudah untuk guru menjalankan tugasnya. Adakah Puan pernah mengalami tekanan yang teruk sepanjang menjadi guru di sekolah? Okey, tekanan kerja, rasanya kerja apa-apa pun ada banyak tekanan. Tapi bila bekerja yang melibatkan manusia, insan, murid-murid dan juga rakan sekolah, of course kita akan ada banyak tekanan. Okey, selalu guru ni dikatakan dibebankan dengan kerja yang banyak. Sebenarnya kerja tak pernah habis. Kerja tak pernah habis. Tapi macam mana kita kena menguruskan tekanan, tu yang perlu kita tahu. Sebab kalau kita tak boleh menguruskan kita punya kerja, of course kita akan rasa tertekan. Tapi kalau kita boleh menguruskan urusan kita dengan baik, insya-Allah tak ada masalah. Bagaimanakah Puan Yati membahagikan masa menjadi seorang guru dan juga dalam masa yang sama mendidik anak-anak ataupun menjadi seorang ibu atau isteri di rumah? Okey, kerja guru ni tak habis di sekolah. Selalunya habis di sekolah, kita mungkin akan membawa kerja tu balik ke rumah kan untuk esok. Tapi selalunya saya akan habiskan semua kerja saya di sekolah sebelum saya balik, sebab saya rasa saya perlu juga ada masa yang berkualiti dengan keluarga juga kan. Adakah suami dan keluarga memberi dorongan atau sokongan kepada Cikgu Yati dalam bidang pendidikan ini? Okey. Sebenarnya keluarga sangat-sangat memberi sokongan. Kan? Sebenarnya sokongan keluarga tu sangat penting lah. Kalau contoh kalau kita sibuk, mungkin keluarga boleh, ataupun anak ke suami ke boleh take over dulu kan, sementara kita balik. So tapi kita janganlah membawa beban sekolah tu letakkan pada keluarga pula di rumah. Adakah Puan Yati pernah merasa duka ataupun gembira? Boleh ceritakan sedikit pengalaman duka dan pengalaman gembira menjadi seorang guru yang telah berjaya pada waktu ini? Pengalaman sebenarnya banyak. Ada pengalaman duka, ada pengalaman yang gembira. Pengalaman duka dulu. Duka ni Pengalaman sedih. Pengalaman sedih saya, kadang-kadang bila kita baik dengan pelajar kan, sebenarnya guru dan pelajar mesti ada satu hubungan yang baik. Sebab hubungan guru dan pelajar ni dia sangat special. Dia bukan macam hubungan
kita dengan kawan. Sebab selain daripada ibu bapa, kan, selain pada ibu bapa, guru adalah orang kedua yang akan selalu doakan kejayaan anak murid. Jadi bila anak murid kita tak capai apa yang dia dapat, so sebenarnya kita tu agak sedih lah kan, dan kita patut jadi pendorong kepada anak murid kita. Itu kalau pendengar kita, selain daripada kadang-kadang tu anak murid kita ditimpa sakit, meninggal, dan sebenarnya dia memberi kesan juga pada kita sebab kita rapat dengan dia kan. Kalau nak cerita pasal pengalaman gembira ni banyak. Contoh kalau anak-anak murid kita berjaya dengan cemerlang dalam SPM contohnya, kita antara orang yang sangat gembira. Walaupun sebenarnya bukan kita dapat apa-apa pun kan, tapi dia akan memberi satu contoh umpama macam hadiah yang istimewa untuk kita. Cukuplah kalau kita dapat mereka dapat jumpa kita dan cakap terima kasih, itu pun dah cukup. Adakah para pelajar yang telah melepasi SPM, iaitu mungkin dah ke universiti ataupun telah terus bekerja, masih berhubung dengan Cikgu Yati sebagai dianggap sebagai ibu bapa atau pemberi dorongan kepada mereka? Sebenarnya dia macam ni. Kadang-kadang pelajar ni dia ada macam-macam. Ada pelajar yang kadang-kadang walaupun mereka tak pandai, tapi di luar sekolah ataupun mereka dah bekerja jadi penjual ikan ke sayur, mereka masih akan mengenali kita sebagai cikgu dulu. Sebenarnya itu adalah satu pengalaman manis juga untuk saya. Walaupun mereka mungkin tidak berjaya dalam pelajaran, tapi mereka mungkin berjaya dalam hidup mereka, dalam kehidupan mereka. Sama juga dengan pelajar-pelajar yang dah keluar universiti atau yang dah berada di universiti. Sekali-sekala bila mereka cuti, mereka akan cari cikgu, kontak, mungkin kami akan gathering sekali-sekala, jumpa, macam tu lah. Apakah matlamat Cikgu Yati dalam dunia pendidikan ini pada masa akan datang? Okey, matlamat. Matlamat dan impian. Impian saya adalah saya harap anak murid saya dapat menjadi sarjana hukuman. Itu dia impian saya. Bukan saja anak murid saya, tapi anak murid semua pelajar. Patutnya mereka bila capai apa yang mereka nak, insya-Allah mereka akan berjaya kalau mereka berusaha. Akhir sekali, bolehkah Cikgu Yati berikan sedikit kata-kata motivasi kepada guru-guru yang baru berkecimpung dalam bidang pendidikan dan memberikan kata-kata motivasi dan dorongan kepada para pelajar yang berada di seluruh Malaysia? Okey, pesanan saya, mungkin pesanan kepada diri saya sendiri, juga pada bakal-bakal guru kat luar sana. Untuk menjadi seorang guru, hati kena kental. Hati kena kental. Sebab jadi seorang guru ni, dia bukan sahaja, jangan ingat jadi seorang guru tugas kita hanya di dalam kelas. Guru kadang-kadang dia juga boleh jadi seorang pengasuh, dia juga jadi seorang pembimbing, dia kadang-kadang menjadi kawan, dia kadang-kadang menjadi pengarah, dia kadang-kadang menjadi driver. Maksudnya kita tak boleh berkira masa harta wang ringgit. Sebab macam saya kata, guru ni dia apa yang ada dalam kepala dia adalah dia nak tengok anak-anak murid dia berjaya. So dia sanggup berkorban masa, tenaga, wang ringgit. So untuk jadi seorang guru, kita kena tahan mental, fizikal. Sebab mungkin kadang-kadang kita dicemooh, mungkin kadang-kadang kita dikritik, tapi pada saya yang penting adalah diri kita sendiri. Kalau kita tahu niat kita kerana Allah, kita nak didik anak-anak bangsa kerana Allah, tak ada masalah. Okey, saya rasa setakat itu saja temu ramah saya pada Cikgu Sekolah Menengah Kuala Ketir, iaitu Puan Nur Hayati binti Muhammad Tahir. Jadi setakat itu saja, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Yati dan doakan kejayaan saya juga dan kepada semua para pelajar dan guru-guru yang baru berkecimpung dalam bidang pendidikan. Sekian, terima kasih.